Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muiz. Jom bersama saya dalam Jom Review Buku. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton sekalian. Semoga apa yang saya nak review buku kali ini boleh memberi impak yang positif kepada penonton di luar sana, membantu penonton di luar sana untuk dapatkan buku itu, memberi inspirasi, motivasi dan bimbingan untuk penonton sekalian lebih bersemangat apabila mendengar review-review yang saya nyatakan ini. Penonton sekalian, saya memilih buku ini pertama kerana saya suka kepada covernya, muka depannya, kerana mengingatkan saya kepada seorang yang bernama Nick Vujicic ataupun Nick Vujicic yang begitu terinspirasi bila saya mengetahui kisahnya. Nick Vujicic adalah individu yang tanpa tidak ada tangan dan kaki, tetapi dia boleh memberi satu motivasi supaya bangkit daripada hidup seperti mana keadaan yang tidak normal dan bangkitkan kembali rasa kita mampu melakukan walaupun dalam keadaan sebegitu. Wow, hebat betul Nick Vujicic ini. Bila saya mengingatkan balik Nick Vujicic ini, saya terpanggil untuk mereview buku ini supaya penonton sekalian boleh memahami mengapa orang sebegini boleh menjadi orang yang hebat. Inilah buku yang saya nak kongsikan kepada penonton di luar sana tentang inspirasi syukur. Buku ini, penonton sekalian, ditulis oleh dirinya sendiri atau Syukur dan juga ditambah bersama dengan Bahrudin Bakri. Kita tahu Bahrudin Bakri ini adalah seorang penulis fiction yang sangat mantap, sangat hebat. Antara penulisan-penulisannya adalah Lelaki Kasut Merah, Jom Audit, Kekalkan Positif bersama dengan Prof Mahaya, PhD Mama, Menunggu di Pintu Syurga bersama dengan Linda Rafa. Wow, hebat-hebat yang menulis ini. Dan Bahrudin Bakri ini sebenarnya memberi satu impak dalam buku ini. Mengapa saya kata macam tu? Kerana buku ini penuh dengan warna-warni. Adanya rasa gembira, ada rasa, kita baca rasa gembira, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa seperti mana down dan bangkit kembali, memberi warna-warna dalam buku kisah hidup Syukur ini. Terima kasih Bahrudin Bakri kerana memberi buku ini menjadi lebih mantap. Alright. Jadi penonton sekalian, awalnya saya nak tunjukkan kepada penonton selain luar sana, inilah gambaran-gambaran dalam buku ini yang mempunyai kata-kata yang ada gambar-gambar tentang syukur pada awal masa kecil sampailah zaman sekolah, zaman universiti, zaman dia bekerja dan berkeluarga. Penonton sekalian, saya nak berkongsi dengan penonton sekalian berkaitan dengan apa yang saya dapat belajar daripada buku ini. Cantik, kandungannya juga tersusun, membuatkan saya pun rasa suka membacanya sampai habis. Mengapa? Sebab dia meletakkan 4 bahagian. Pertama, bahagian ketika ujian itu datang. Di sini menceritakan tentang bagaimana Syukur dilahirkan dan orang ramai melihat Syukur dengan keadaan sebegitu. Mungkin ada orang kata-kata yang menghinakan, mungkin ibu bapanya sendiri rasa down, dan di sinilah kisah-kisah tentang permulaan hidup Syukur. Dan di bahagian kedua, ketika impian itu datang, dia menceritakan tentang bagaimana Syukur ini mendapat impak positif dalam sudut semangatnya, berada bersama kawan-kawannya, bersama di sekolah, di universiti, dan akhirnya mampu berniaga sendiri. Dan kita melihat di bahagian 3, ketika semangat itu datang pula, di sinilah menyatakan tentang kisah hidup Syukur ini, jatuh bangunnya dalam bisnesnya, adanya menyebabkan dia rasa tidak semangat, tidak rasa kecewa. Di sinilah
warna-warni sangat suka saya baca. Dan akhirnya ketika kenangan itu datang, berkisahkan tentang perkahwinan syukur, kehidupan syukur yang sangat bahagia, dan akhirnya mencetuskan satu perasaan yang boleh menyatakan bahawa orang ini walaupun sebegini rupa boleh berjaya dan bahagia. Penonton sekalian, apa yang saya dapat belajar dalam buku ini adalah, pertama, jangan perkecilkan orang sebegini. Walaupun dalam buku ini dia ada menceritakan tentang orang menggelarkan dia sebagai botol kicap. Orang menggelarkan dia sebagai tidak normal. Orang menggelarkan dia sebagai mungkin insan ini akan mati cepat. Okey, tetapi insan inilah mampu memberi inspirasi kepada orang ramai. Percayalah, sebab dia boleh buat, orang sebegini boleh buat, takkanlah kita orang yang bertangan berkaki ini tak mampu buat. Yes. Dan apa yang saya belajar lagi adalah tentang redha. Orang sebegini belajar tentang redha. Orang sebegini mampu redha dengan apa yang ada. Dia buat dengan kelebihan yang dia ada. Dia buat dengan usahanya sendiri. Akhirnya berjaya. Yang ketiga, apa yang saya belajar adalah dalam pada buku ini, bangkit dan terus bangkit. Sekarang kita pun melalui musim Covid, musim rasa downnya, tapi kena ingat bahawa bangkit itu penting. Jangan kita tinggalkan usaha-usaha kecil kita untuk mendapatkan hasil yang besar nanti. Insya-Allah Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan beri rezeki kepada kita kerana kita ingin menjadi orang yang bersyukur dan redha atas nikmat yang Allah bagi ini. Dan selepas bangkit, nombor 4-nya, apa yang saya belajar adalah tentang memilih orang-orang di sekeliling, memilih pasangan untuk menjadi semakin mantap diri kita, semakin kuat. Melihat juga tentang redanya mak ayah kepada diri kita yang kita inginkan kejayaan ini, perlukan redha mak ayah, dan akhirnya harapan itu mampu terukir dengan jayanya. Percayalah tuan penonton sekalian di luar sana, kerana orang yang berjaya, dia ada syukur, dia ada redha, dia ada bangkit, dia akan menghargai, dan juga dia akan memilih insan-insan di sekelilingnya dengan insan-insan yang baik-baik, membantunya bangkit dan terus bangkit. Penonton boleh dapatkan buku ini, tapi saya rasa buku ini sudah lama dicetak pada 2017. Mungkin ada lagi di pasaran, boleh baca, dan mungkin kisah-kisah hidupnya ini boleh dicari dalam internet. Bagus untuk kita menghayati tentang kisah hidup syukur ini, kerana dia ni orang Malaysia, orang Melayu yang mampu mengubah diri dan mampu memberi impak kepada kita semua. InsyaAllah saya akan review buku yang lain lagi untuk memberi anda di luar sana memahami tentang buku yang saya baca. Terima kasih. Bye-bye.